Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita dapat berkumpul di dalam sebuah masjid sebagai masjid wilayah Menara Tiwak kita. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan cara limpah kurnia daripada. Dan tak lupa lagi kita terima kasihlah kepada Ustaz Muhammad kita yang mana sudi menjemputkan saya, dan terima kasih kepada Imam Masjid Dr. Anis kita dan rakan-rakan ahli jawatan masjid di sini semuanya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya membagikan keberkatan di dalam hidup mereka, yang mana mereka itu usaha hendak mengadakan sebuah majlis untuk kita sama-sama mengingati akan ajaran Allah Jalla Jalaluhu. Kita sebagai umat Islam, perlembagaan kita iaitu Al-Quran. Al-Quran adalah satu dustur, satu perlembagaan, satu raja tamanun yang kita sebagai umat Islam bergantung dengannya. Dan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala pun tahu kata tempat orang Islam bergantung tadi itu Al-Quran. Mereka usaha supaya kita tadi itu tak faham Quran itu satu dah. Terkadang faham Al-Quran tetapi faham dengan cara yang tidak betul dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dengan sebab itu malam ini insya-Allah kita akan kupas sedikit daripada qawaid, cara-cara dasar-dasar kita memahami akan Al-Quran Karim. Kata Quran kita ni tidak ada perselisihan sama sendiri ataupun berlawan sama sendiri sehingga kita tu tak boleh nak pegang dengan dia. Memang kalaulah kita sebagai orang Islam tidaknya belajar dengan cara halusi dan detailnya, dengan cara satu persatu, terkadang kita berasa dalam akal fikiran kita kata Quran kita ni ada pelawai juga sekali-sekala dengan lughah Arabiah sendiri, dengan qawaid yang kita belajar, dengan akal fikiran kita, dengan fitrah kita dan sebagainya. Maka itu adalah wahmun, satu waham yang wajib kita sebagai orang Islam kena kikis, buat tubik daripada pahaman kita dengan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata, afala yatadabbarun al-Quran
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kamu wahai umat mentadabbur? Kalimah tadabbur ni bukan kalimah biasa. Kerana tadabbur ni kita baca serta kita memahami maksud yang Allah Ta'ala itu tujukan khitab kepada kita. Kalau kita baca sahaja dalam arti kata baca lepas, terkadang kita tak sampai kepada maksud dan murad yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, Al-Quran ni perkara yang kita sebagai manusia, terutamanya orang yang beriman, kuasa nak memahami akan isi kandungannya. Kerana ayat yang lain Allah Ta'ala kata, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab, harap-harapkan kamu sebagai manusia yang beriman boleh memahami akan isi kandungan Al-Quran. Apabila Quran itu turun dengan bahasa yang manusia itu kuasa nak faham, padan dengan akal manusia, padan dengan modal dan kekuatan. Kalau kita kecil pakte kita padan dengan rai kita, lalu Tuhan perintah kepada kita, suruh kita tadabbur. Tadabbur ni mana kata kita tilik kepada ayat dengan pandangan basar dan basirah, mata kita dan hati kita, supaya nak menyampaikan daripada dua jalan itu kepada maksud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bawa kita pergi. Kerana apabila kita tadabburkan akan Al-Quranul Karim, Quran ini adalah kitabul hidayah. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dimaksud itu kitab, iaitu kitabul hidayah, yang tidak ada keraguan sedikit pun kata dia tu benar, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang adanya iman serta berbakti dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Tuhan suruh kita tadabbur, afala yatadabbarun al-Quran. Kalau kita bahasa orang mengaji, bahasa ahli tafsir, kita orang mengaji belaka di sini ni, orang menara kita ni mana kata saqafah orang mengaji ramai. Cuma kita nak mengingati sama-sama, nak ayat kata Tuhan bawa datangkan hamzah al-istifham al-inkari untuk nak takrir, untuk nak menetapkan kata Quran ni jenis kita nak kati. Dengan sebab itu kita kena menguasai bahasa dia. Bahasa Allah ni Tuhan beri kemudahan kepada kita. Berapa lugah terjemah Quran? Tak ada lugah yang ada atas muka bumi ni malaikat terjemah belaka Quran. Bahasa Melayu cara bahasa Melayu, bahasa Sia cara bahasa Sia, Cina ke Cina, Inggeris ke Inggeris. Kata gilah bahasa, semua bahasa manusia bercakap tu Quran ada belaka. Bukan sekadar terjemah harfi satu persatu seluruh kalimah ke kalimah, bahkan tafsir pun ada. Ini apa adalah? Ini adalah hujah Allah Ta'ala kepada kita sebagai manusia. Lalu dia kata afala yatadabbarun al-Quran. Quran mana? Quran di depan kita ni. Al-Quran, apabila dia tanya Aisyah radhiyallahu anha, ma huwa al-Quran? Al-Quran ma daffatai al-muslimin. Apa yang terdepan di hadapan orang-orang Islam. Ada baca mula daripada Al-Fatihah sehingga An-Nas. Itu Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran walau. Tuhan kata, tak ke kamu berarti tilik kepada isi kandungan Al-Quran jikalau Quran itu walau kana min 'indi ghairillah. Kalau Quran itu datang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita orang Islam beriman kata Quran daripada Tuhan. Tuhan sendiri waktu turunnya Al-Quran, bukan Quran mari daripada Nabi Muhammad. Tak. Bukan Quran ni mari daripada Jibril. Tidak. Bukan Al-Quran mari daripada Lauhul Mahfuz. Tidak. Mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim. Turunnya Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bijaksana lagi
Al-Aziz. Al-Aziz mana sangat perkasa. Kalau Tuhan tak ada siapa pun boleh nak buat seumpama kalau Tuhan. Tak kuasa. Lalu Tuhan kata walau kana min 'indi ghairillah. Kalau nya data Quran ni lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari balik lain. La wajadu fihi ikhtilafan katsira. Nascaya didapati di dalam Al-Quran itu ada perselisihan yang banyak. Ayat kata la wajadu fihi ikhtilafan katsira, setengah-setengah faham mafhumul mukhalafah kata ada juga Quran pelaga sama sendiri tapi sikit. Tapi hak banyak tak pelaga lah, itu fahmul khati. Salah faham. Kerana di situ panggil la mafhumalah. Tidak ada perselisihan sedikit pun. Itu makna kata la wajadu fi ikhtilafan katsira, makna tak ada perselisihan. Cuma kita nak tengok malam ni sama-sama. Kita nak mula daripada Al-Baqarah, nak tarik gini insya-Allah kalau ada masa biiznillah taala, kalau ada fursah kita boleh ada peluang pula kita boleh jumpa kali yang lain pula, kita nak mari tatbik tengok. Cara kita nak fahamnya ayat ni bagaimana. Cuba kita tatbik, ambil tolong tengok, usaha tengok ambil daripada ambil di Al-Baqarah. Sebab Al-Fatihah tadi tu ya jelas dah. Mari kita tengok sebagaimana alim ulama kita bawa data di sinilah. Semua ni makna kata saya petik ambil daripada tafsir-tafsir ulama kita supaya kita mai kemukakan kepada masyarakat. Kerana kitab ni ya ada kitab maktub, ada kitab mantuk. Kitab ni makna kata kalau tulis saja dalam kitab duk dalam maktabah penuh gitu, buat jadi dinding gitu ya. Tetapi kita nak buat tubik kitab al-mantuk. Makna ambil isi kandungan di dalam kitab mari sebar pada umat masyarakat. Itu adalah kewajipan kita sebagai orang yang adanya amanah daripada Allah Subhanahu wa taala mengaji agama dan sebagainya, kena buat kerja perkara tersebut. Tuhan katakan terkadang kalau kita tak perhati, tak tadabbur Quran, kita tak nampak sini. Apabila dia mengkocok kita, dia mengkosek kita, berasa syok terhadap Quran. Hasil ni orang kita ni kalau duduk luar-luar negara, alim tadi itu ya alim sungguh. Orang Arab ni kaya alim panggil tak dengar panggil. Tetapi akhir hayat dia terkadang murtad. Hanya hak takut. Kenapa? Nasallallahu taala as-salamah wal afiyah. Sebab dia tak kaji, dia tak mengaji dengan cara mana? Dengan cara takut orang mai kosek. Ngaji direktor gitu. Okey, dah tak ada apa. Tetapi apabila orang kosek, tak ada jawab dalam diri tu rasa syok. Syok situ jadi kita kena. Apabila kita kena membawa kepada seorang itu jadi ragu. Apabila ragu, akhir sekali jadi irtiab. Apabila jadi gitu, jadi hati jadi berpapah, tak sedap, syok terhadap Quran, akhir sekali buat kat tangan. Ada dalam ulama-ulama Arab yang kita boleh sebut jadilah tu. Bukan tak ada. Terutama pergi ngaji di luar-luar negara, di negara putih negeri mana-mana, klik mari, sudah. Sebab itu ulama kita tak manhaj. Untuknya cara kita nak fahamnya lagu mana. Seperti kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala kata alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Cuba kita perhati. Alif lam mim agak panggil huruf muqatta'ah. Di sisi ahli sunnati wal jamaah makna dia ada. Tapi istakthara Allah taala li nafsihi. Allah taala itu taruh ilmu itu di sisinya. Apa yang dinakalkan oleh ulama daripada makna tu makna ni sanad tak ada sabit walaupun satu pun. Dengan sebab itu kita serah. Hak ni Allah Taala tahu dengan maksud dia. Ada maksud dia tapi Tuhan Allah punya tahu. Itu pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jubair dan Ikrimah dan lain-lain lagi pada tokoh-tokoh ulama di kalangan ahli tafsir, as-sahabah dan at-tabi'in. Kemudian kita mari tengok ayat yang seterusnya. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimah zalika kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, mengaji dalam bahasa Arab orang panggil kata ismul isyarah tufidul ba'id. Isim isyarat untuk nak tunjuk satu muga al-musyarah ilaih kepada benda jauh.
Sedangkan Alkitab itu dekat ya dengan zalik. Sepatutnya kena kata alif lam mim inna hadzal kitab. Tiba-tiba mari kata zalikal kitab. Dia tak kata hadzal kitab. Maka orang putih ni, orang panggil orang mustasyrikun, ataupun orang panggil kata nak burafakadi, orang makna kata duk kaji, nak kaji Islam tapi nak kocok orang Islam jadi punah. Dia mari tek di luar Quran kata Quran ni bahasa Arab, bahasa yang fasih, bahasa yang mukjizat. Kenapa mukhalafah dengan luar Arabiah? Di sini berasa kata kita ni kena juga, dia kata kena juga masalah. Kalimah kata kena juga makna kata kita terima perkara yang mereka itu tasykik. Tasykik ni makna kata mari dok gonyakan iman kita. Lalu bagaimana kalau kita nak faham Tuhan guna di sini ni makna lagu mana? Maksud lagu mana? Allah Subhanahu wa taala isyarat kepada Quran. Zalikal kitab, isyarat kepada Quran. Sedangkan gunakan lafaz zalika tufidul ba'id. Tufid beri faedah perkara yang jauh. Sedangkan ayat itu perkara yang dekat. Lalu dia baca pula di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Isra. Tuhan kata inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran, Al-Quran ini mengajak manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang lebih utama. Ya tata tengok ni. Sini guna zalika, di sini guna hadzal Quran. Dua perkara ni hai umat Islam, hai ulama Islam nak jawab perkara mana? Di sini kita terkadang berasa garu jugalah kepala sekaligus. Dan berasa kata syok di dada-dada kita. Kena tak kena. Sebab tu hari ni ada ulama dia waktu baik satu kitab panggil kitab hak dia lah ulama dia. Dia waktu baik kata akhta al-imla'iyah fil Quranil Karim. Bahaya kitab tu. Kesalahan tulis bercakap Quran bahasa luar Arabiah. Quran salah dalam luar gini. Lalu ulama kita ada naik jawab. Makna kata naik mempertahankan salah satu daripada masalah ni. Kalau kita nak tengok pada malam ini. Kalau gitu ayat Quran ni Tuhan ayat dah tadi kata walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau lain pada Allah Taala dah selisih sama sendiri. Tiba-tiba di sini Tuhan jamin kata tak selisih. Di sini rupa-rupanya kata selisih. Bagaimana kita sebagai orang Islam nak beri jawapan? Yang pertama, cuba kita tengok dalam Quran semua. Mula-mula Tuhan mari dengan zalikal kitab. Ni satu ilmu pengetahuan. Kita kena perhati benda-benda lagi ni. Kita pergi melawati orang Malaysia ni. Kita duk dengar ceramah banyak dah. Dengar tazkirah banyak dah. Tapi kita nak pula satu lagi sebagai umat Islam tadi itu nak ilmu pengetahuan yang datang sungguh. Makna kata kita boleh selesaikan dengan diri kita. Apabila kita ada ilmu pengetahuan, kita sendiri boleh tolak kesamaran itu dengan diri kita sendiri. Sebab antibody kita ni, kutan kita tadi itu ya gagah. Gagah dengan sebab apa? Gagah dengan sebab ilmu pengetahuan. Jadi Tuhan kata mula-mula zalikal kitab. Guna dengan ismul isyarah beri faedah jauh. Dalam Quran surah Al-Isra Tuhan kata inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Mari dengar hadza. Dalam ayat yang lain wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini kitab yang kami buat turun akan dia ada keberkatan. Tuhan guna hadza. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Dalam awal surah Yusuf Tuhan guna kata hadzal Quran juga. Maka cara kita nak himpun ayat Quran ni tak ada melawai sama sendiri kan ni. Sebagaimana dakwa orang mustasyrikun nak gurapakan dia ataupun orientalis tadi itu tak betul kan ni. Wajah mula-mula di sisi ulama lughah Arabiyah ni ataupun di sisi ulama al-balaghah kalimah zalika itu ada dua dalalah. Dalalah mula-mula
nak tunjuk perkara yang jauh, sungguh. Nak tunjuk perkara yang jauh, sungguh. Yang kedua, nak tunjuk perkara yang dekat tetapi kita nak mengagungkan dia, boleh kita guna zalika. Apabila kita faham lagu tu di dalam lughah Arabiah nyata perkara-perkara lagu tu, maka selesai bagi kita kata Al-Quran hak Tuhan guna zalika di awal buat Baqarah tadi itu untuk nak rakyat dan menyata kata Al-Quran itu ada makanah, pangkat keagungan Al-Quranul Karim itu sangat tinggi. Maka tak ada salah. Jadi kita boleh kata, oh, hak demo kecek ni demo nak tipu kita ni. Tak benar kali. Hak benarnya pehegin ni. Ini cara dia. Ini apa yang kata satu ilmu pengetahuan yang kita sebagai orang Islam wajib kita kena ambil ilmu tu tambah di diri kita. Tambah, mari kita pakat belajar dengan cara model. Adapun hak Tuhan guna hadzal Quran, hak tu nak tunjuk kepada kata Quran tadi itu dekat dengan kita. Dekat lagu mana? Makna kata kita boleh faham dia, boleh beramal dengan dia, boleh hafalkan dia, boleh kita ingat dia, boleh kita guna dia, manfaat dengannya dan sebagainya. Maka dua dalalah ni tak ada belawai apa sekali di antara zalika dengan hadza. Itu adalah ayat-ayat yang pertama. Kemudian mari kita tengok seterus pula daripada ayat. Tuhan kata kalimah la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Kalimah la raiba ni la tunafi, raiba tunafi. Nafi dengan nafi apabila bercampur tubik natijah jadi isbat. So umpama la budda, la budda. Tubik natijah mana pasti. Kalau gitu la raiba tidak ada keraguan padanya. Yakni tidak ada keraguan pada Al-Quranul Karim. Di dalam lughah Arabiyah ni, Quran ni bahasa Quran ni lughah Arabiyah. Kita sebagai orang Islam kalau nak jadi kaki depan, wajib di atas diri kita kena menguasai lughah Arabiyah. Kena memahami akan lughah Arabiyah. Itu kewajipan kita. Cara kita nak faham Quran dengan cara jelas pasti kena boleh bahasa Al-Arabiyah. Bahasa macam mana? Bukan bahasa muhadasah saja. Bahasa Al-Kitabah Al-Uslub Al-Arabiyah. Uslub susunan cakapan lughah Arabiyah. Kita kena menguasai. Hal ini kita ambil cara mikir ni supaya kita nak terbiah pula anak cucu kita hak kamar dia ni. Nak mereka mengatasi, boleh faham nak bawanya masyarakat ni hadap ke depan dengan membawakan cahaya daripada Quran, pasti kena ada apa? Pasti kena adanya ilmu pengetahuan sangkut paut dengan lughah Arabiyah. Kalau gitu, kalimah la raiba, kalimah raiba ni panggil kata ismun nakirah. Isim nakirah dia berlaku, dia jatuh lepas daripada nafi, maka beri faedah dia itu siratul umum. Dengan faedah yang mana-mana umum, habis ni tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quranul Karim. Tiba-tiba datang ayat yang lain, Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum, tadi Tuhan kata tidak ada ragu gapo-gapo dalam Quran. Satu, ni tepat hak orang nak gonyekan iman kita, nak gonyekan fahaman kita. Kita kena faham balik sini. Tepat halusi, benda ni tak lari lagi. Tepat kita dah selamat lagi. Tetapi kalaulah kita tak memahami dengan cara sungguh, di negara Malaysia banyaklah. Ada di Indonesia pun benar. Tepat kau maju, kau ada benda-benda lagu ni. Kita pun kena pasal dia sedia-sedia dulu awal-awal. Lalu Tuhan ayat dalam Quran kata la raiba fi, tidak ada ragu sikit pun terhadap Al-Quran. Tiba-tiba mari ayat lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum, dan jika kamu itu wahai manusia ada keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami iaitu Rasulullah, ada keraguan.
Tuhan kata di sini ada keraguan. Tadi banyak kata tak ada keraguan. Zahir bagi akal fikiran kita, nak ayat kata Quran ni selisih sama sendiri. Tak serupa dengan Tuhan sebut kata la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Tu dia. Bagaimana kita nak faham di sini? Caranya kita nak faham di sini, wajah kita nak hipung ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina dengan la raiba fi, yakni Al-Quran itu bersangatan nyata. Hak ayat mula-mula tu, Quran tu bersangatan nyata semua sekali. Nyata pada sebut teh, nyata pada makna dia, nyata pada pendengaran. Apabila kita dengar Quran, dia nyata. Sebab bahasa Quran ni adalah bahasa yang nyata, bahasa bilisanin arabiyyin mubin. Tu yang sifat gitu, dengan bahasa Arab yang terang. Tak ada makna kata tak terang dalam Quran ni, tak ada. Cuma kalau tak terang balik kita lah. Tapi balik Quran dia terang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ayat kata wa in kuntum, jikalau kamu itu ada keraguan. Kalau kita orang ngaji sikit pun boleh jawab dah. Jawab lagu mana? Jika kamu tu pia musyrikun Makkah, bukannya diri Quran. Tiba-tiba orang yang nak buat muskilah, yang ambil ayat-ayat lagu ni nak kata Quran ni belaga semua sendiri. Sebenarnya Quran tak ada belaga pun. Ayat hak kata la raiba fi, pada diri isi kandungnya Quran. Adapun in kuntum fi raibin, di diri manusia ada penyakit itu. Maka dua ayat ni adakah selisih? Tak selisih. Tetapi orang yang selisih awak apanya? Kerana dia ada penyakit di dalam hati. Sebab tu Tuhan kata afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah patutnya mereka yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau ya Rasulullah daripada aku ni akan kebenaran, seumpama mereka yang ada di dalam buta mata hati sama. Dia tak serupa. Tak serupa sama sekali orang yang buta mata hati dengan orang yang celak mata hati terhadap isi kandungan Al-Quran. Dia tak sama. Nak sama lagu mana? Moga perkara-perkara ni kita sendiri pun boleh buat beza. Misal kita kata, ulama dia kata, kalaulah mata kita ni tak nampak akan matahari, tak boleh nak rakyat kata matahari tu tak ada. Ini perkara yang logik di dalam akal fikiran kita. Tetapi muskilah mereka yang nak muskilahkan dengan Al-Quranul Karim, tak lain tak bukan yang nak gonyakan kita dengan perkara-perkara tersebut. Benar ni kalaulah kita sendiri sebagai umat Islam tak mengambil perhatian dengan cara molek, kita baca Quran pun tak sampai maksud. Kita tafsir Quran kepada masyarakat pun tak sampai maksud. Benda-benda lagu ni kita kena beri. Tiap-tiap kali kita mentafsir akan Al-Quranul Karim, makna kata kita huraikan isi kandungan Al-Quranul Karim, hendaklah kita ambil masalah lagu ini, kita masukkan di dalam jiwa-jiwa dan akal-akal fikiran umat masyarakat selalu, supaya benda ni jadi satu perkara yang nak menahankan seorang itu daripada memahami salah, terutama anak muda kita. Anak muda kita ni kalau kita pergi di negara Arab ni, terutama negara Mesir, kitab ni berbagai-bagai kitab. Terkadang kita tak tahu kitab ni dia tulis siapa, apa nama, cara memikir menulis ni belah mana, nampak maudhu', nampak tajuk molek kan beli. Sebab tu lah di sana ada laku, ada orang pesen akal pesen tu, ada akal pesen ni, ada pesen tu, ada pesen ni. Kalau dia buka tengok sikit, ya sekat. Kitab ni tak boleh masuk, kitab ni gitu. Tapi di Mesir, Allahu bi'alim. Terkadang orang-orang kita ni, saya ada jumpa orang-orang negara Malaysia, terkadang makin cara mikir lagu tu, main tanya-tanya, kok mana di sini, kok mana di sini, kok mana di sini. Kalau kita sebagai guru tak ada jawapan kepada mereka, habis. Orang dengar ni, duduk dalam masjid kita ni, dia tanya depan ramai gini, kita tak ada jawab perkara yang dia tanya,
Seolah kata dengan nak ambil kesikatan daripada mana? Daripada kita. Dengan sebab itu kita dengan ilmu pengetahuan ini, memanglah kita ahli ilmu dah, kena dok baru semua ilmu pengetahuan. Tiap-tiap kali kita nak betul ke tahrija, kita kena baru semua. Baru ilmu dalam arti baca tambah, kaji tambah, tengok tambah. Itu cara. Kemudian ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran di awal lagi. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ialah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah ni awal ni apa khusus bagi ayat ni nak tunjukkan Quran ni nak tunjuk bagi orang yang bertakwa saja. Tiba-tiba datang dalam ayat surah Baqarah juga. Mari dengan cara umum, mari dengan cara buka, mari dengan cara luas daripada aspek. Tuhan katalah ana syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas ka hudan lil-muttaqin, hudan lin-nas. Syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Sini Tuhan royak kata petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini Tuhan royak kata petunjuk bagi orang segala orang. Bagaimana wajhut tawfiq? Bagaimana wajah kita nak hipung di antara dua ayat ni supaya kita tak silap faham, tak silapnya apa yang kata memahami akan isi kandungan Al-Quran. Di sini cara kita nak hipungnya Al-Quran yang isti'mal, makna dia gunakan lafaz hudan ni dua cara. Yang pertama guna dengan cara am, yang kedua guna dengan cara khas. Am dengan khas ni kita sebagai umat Islam, terutamanya guru, dan kita orang awam sekalipun, kita kena musyarakah terhadap pahaman. Sebab perkara ni berhajat kepada kita. Di dalam Quran ada am, ada khas, adanya mutlak, ada muqayyad. Perkara lah ni adalah perkara yang jadi asas untuk kita nak fahamkan akan ajaran Islam dengan cara benar. Kalau kita tak faham hak ni dengan cara molek, di situ kita jadi selabu, jadi seolah kata jadi kelang kabut pada masalah kita nak menurunkan hukum at-taklifi, hukum taklif, hukum nak tubik kata hak ni wajib ke sunat ke, haram ke makruh ke haram ke. Kita tak memahami hak tu, terkadang kita waktu orang ayat tak kena. Apabila tu ayat tak kena tu, benda hak mudah jadi payah, hak payah tu jadi mudah. Ini masalah yang bahaya. Terkadang kita sebagai umat Islam pegangnya Quran sebuah, tetapi masalahnya kita tak menguasai akan bahasa hak Tuhan royak tu sudah kaman qawaid yang dipahamkan oleh para mujtahid tadi itu, supaya kita nak istinbatkan hukum berkena pada tempat. Terkadang kita nak musyarakah juga. Orang royak tak halal, orang royak tak wajib, orang royak tak sunat ke. Kita rasa nak tahu juga lagu mana rupa jadi sunat, rupa lagu mana jadi wajib. Sebab kita ni kalau sunnah ni gapo-gapo kita gantung pada dalil. No, dalam masalah amal ibadah, pegangnya kita, muamalah kita, akhlak kita nak kepada dalil daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Tapi dalil daripada Allah Ta'ala dan Rasul ni memang ada dalam Quran, memang ada dalam hadis. Tetapi kita nak ambil hak dalam Quran tu, kita sini kena pada tempat, hak ni kena pada tempat, berhajat pada ilmu-ilmu yang Allah telah sebut tadi. Ini adalah kewajipan kita, terutama pemuda-pemudi kita ni, hak nak jadi kaki depan pula ni, harapan ummah pula ni kepada masyarakat kita ni. Kalau nak ngaji agama kena faham. Jangan kita kata aku tak apa, mengajilah mana pun tak apa, habis kan sudahlah, gitulah. Tak. Orang nak tupai kita tak boleh. Masalah mari kita nak selesai tak boleh. Perkara kesamaran masuk mari kita nak selesai tak boleh. Sebab itu kita hendaklah
ada sifat hemah yang tinggi dan ada kesedaran wujud jelas. Jadi dua ayat ni dalam surah Baqarah hak tulun, wajah cara kita nak hipungnya bahawanya al-huda dalam Quran ini digunakan di dalam Quran adalah dua gunaan. Yang pertama guna dengan cara umum, yang kedua guna dengan cara khusus. Kerana hidayah ni dalam Islam kita ada beberapa hidayah. Hal ni kita kena faham molek. Repet dah kena ustaz. Azan dah. Azan dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita ambil satu ayat lagi untuk kita sama-sama memahami akan isi kandungan Al-Quran dengan cara detailnya. Ayat ada dua ayat. Ayat Tuhan kata zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ni adalah hidayah bagi orang yang muttaqi.
Ada ayat yang lain Tuhan kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran ni adalah petunjuk bagi manusia. Maka bagaimanakah kita nak memahami akan dua ayat tu? We kena dengan cara yang Tuhan itu kehendak. Kita kena memahami dan kita kena mengambilkan pengertian daripada kalimah al-huda. Huda ni mana petunjuk. Di dalam Al-Quran gunakan hidayah. Lafaz hidayah ni ada dua dalalah. Ada dua tunjuk. Tunjuk ke mula-mula makna hidayah khas, hidayah yang tertentu. Makna yang kedua ada hidayah ammah, hidayah umum. Semua perkara masuk di dalam itu belaka. Jadi apakah makna hidayatul am? Pertunjuk dengan cara umum tu makna lagu mana? Makna keterangan jalan yang benar, kenyataan jalan yang benar. Sama ada orang tu nak jalan di atas jalan yang benar ataupun tidak. Tuhan senantiasa royak kata jalan yang benar ni gini. Seolah kata Quran mari ni hak Tuhan buat turun dalam bulan Ramadan nak royak kepada umat manusia kata jalan ni benar, nak menunjukkan kepada kejayaan dunia dan akhirat. Turutlah jalan ni Tuhan hak aku ni. Turut jalan ni hak aku royak di dalam Quran aku ni. Seumpama kaum Thamud, tak-takkanlah Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Saleh kepada dia. Tuhan suruh Nabi Saleh itu berikan keterangan kepadanya, kata jalan yang selamat gini. Tetapi orang daripada kaum Thamud dia faham akan isi kandungnya hak Nabi Saleh itu suruh dan reti tujuan hak Nabi Saleh, tetapi dia tak terima jalan ni yang Nabi Saleh itu tunjuk ajar dia. Suka nak kepada kegelapan dan kejahilan yang dia itu nak duduk lagu tu. Tak seubah. Ini masalah. Sehingga Tuhan ni hidayah kepada, Tuhan ni khabarkan akan ini di dalam Al-Quran. Sebagaimana Tuhan kata wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud kami hidayah dah kepada dia, tapi mereka itu suka nak kegelapan, tinggalnya hidayah, dia tak sendiri. Ada orang macam itu. Tahu benar-benar tapi tak ikut. Tahu keterangan tapi tak senya pakai. Ada. Bukan tak ada nak lagu tu. Ini adalah rupa-rupa hidayah tu ammah. Rupa dia. Supaya Tuhan kata inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kita baca dalam surah Al-Insan kan? Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk dah jalan ni hak molek lah mana, jalan ni hak tak molek lagu mana. Tunjuk di situ hak tu maksud kata apa nama hudan linnas. Hak tu yang sebut di dalam Quran ayat sakut bab dengan puasa. Apabila kita berhalah ni, jadi seolah kata Quran tadi itu ya hidayah, mana kata kitab hidayah pada seluruh manusia, tapi manusia yang dapat ambil pengajaran daripadanya hanya khusus bagi orang yang muttaqin saja. Seolah kata hidayah ada, tetapi orang yang nak ambil hidayah diguna ni siapa? Al-muttaqin saja. Dia al-muttaqin. Al-muttaqin mereka yang jujur imtithali awamirillah. Orang muttaqin makna orang yang patuh kepada ajaran Tuhan, sama ada suruh ataupun larangnya. Itu muttaqin. Dan daripada orang muttaqin inilah Allah Ta'ala janji kata aku nak terima amalan dia. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Sesungguhnya Allah Ta'ala nak terimanya amalan hanya daripada orang yang bertakwa. Dan syurga itu hanya bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Cepatlah kepada jalannya Tuhan dan maghfirah Tuhan ni, dan kepada syurga Tuhan yang luah langit bumi ni. Syurga Tuhan sedia bagi siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Tuhan sediakan bagi orang yang bertakwa. Kalau gitu, apabila kita faham gini, tak ada jadi masalah dah lah. Hak ni hidayah tu khasah, mana orang muttaqin saja yang beramal dengan hidayah Quran. Ada pun manusia tu hari hidayah dia tapi dia tak sah. Hak tu hadiah. Kita lagi paksa tak boleh hati orang. Masalah hati sekarang nak paksa tak boleh. Orang ni kasih lah ni, orang ni nak balas ni, tak boleh kasih. Sehingga Nabi Muhammad ni ya Allah berdoa ke kita doa ayat tu. Sama-sama ni ya Allah berdoa ni orang terima Islam. Sampai kata dia tanya, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Mu lagi paksa orang jadi orang beriman ke lagu mana ya Rasulullah? Nak kita faham dengan cara jelas kata agama kita adalah agama terbuka. Pada ayat dari akhir juzuk ketiga tu kan, Tuhan pun ayat kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nyata dah kata keterangan berlagu mana, hak bukan keterangan tu lagu mana. Tu cara dia. Semua isi kandungan Al-Quranul Karim apabila kita mari tak kena, ia makan dengan pak apa? Makan siku kalau bahasa pak teh kita mana kata makan siku. Tak boleh sama sekali kita nak pergi tek dah dia. Kena hak Tuhan kata la wajadu fi ikhtilafan katsira tu tak ada sungguh. Dengan sebab itu apabila kita faham balah ni, kita dibaca dalam Quran tak bahasa syok. Saya satu hari pernah bincang dengan orang mengaji kisah Quran di Jamiatul Azhar. Orang mengaji Qismul Quranil Karim. Ngaji kisah Quran mana kata ngaji bahagia Quran khusus pada Quran ya. Tapi wallahu a'lam, wallahu bihi alim. Apa dia apabila kita bincang gimari itu, dia tidak adanya jawapan yang jelas kepada orang yang tanya dia. Bincang mana kata bincang masa ada mengaji ramai-ramai. Ya ada dua ayat. Ayat daripada Quran kita ni suratul Qasas 1. Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tak kuasa nak beri hidayah kepada siapa yang mu tu suka dan kasih. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang beri hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala itu kasih. Seolah-olah Tuhan nafi hidayah tu baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ayat lain, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah kuasa nak menunjukkan jalan kepada jalanan yang lurus. Seolah kata hak ni Tuhan nafi, hak ni Tuhan isbat terhadap Nabi kita belaka. Bagaimana kita nak himpun? Apabila kita mengaji presiden saat ni, tak ada masalah. Mana hidayatul khas, mana hidayatul am. Apabila kita selesai situ boleh baca Quran masa tak lekat dalam hati. Apabila kita tak lekat dalam hati, soalan pun tak kena banyak sangat, kita tergeti-geti dah. Kita reti dengan sendiri, kita faham dengan otomatik dengan sebab kita ada qawaid dalam masalah fahamnya kita. Dalam masalah kita memahami akan isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Hadis pemahaman ini juga. Hari kita nak kecek bab Quran dulu. Lalu cara nak jawabnya. Hak Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tak kuasa nak menghidayahkan sesiapa yang engkau itu kasih. Maksud situ dengan ijma' para ulama al-mufassirin, katanya Abu Talib. Abu Talib ni kan tak masuk Islam kan? Dia tak terima Islam pada akhir ayat dia. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata qul ya ammi qawlan
ana uhajju biha indallah. Hei pak saudara aku kata satu perkataan, aku nak buat hujah sendiri dengan diri aku depan Allah Ta'ala, iaitu kalimatul la ilaha illallah. Mari Abu Jahal Abu Kuat ni kata, mun nak tinggal millati Abdul Muttalib kalah mana? Ha ni dia ugut dengan apa yang kata, dengan bakar dengan orang tua. Ugut nak tinggal orang tua kalau lagu mana? Hei Abu Talib sebagainya. Lalu mikir senyap, Nabi pun ulas sampai ke 3 kali, hak ni pun ulas sampai ke 3 kali, sehingga akhir sekarang kata ana ala millati Abdul Muttalib, aku di atas agama hak Abdul Muttalib, iaitu puak-puak musyrikun. Sehingga mati dekat dia lagu. Apabila mati dekat dia lagu tu, hati Nabi berasalah mana, berasa kata using serabut. Sebab Nabi ni pak saudara dia satu dah, bahawa nak bantukan dia pula dua dan sebagainya. Nak ayat kata ada jaksa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Tuhan waktu turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mung tak boleh nak hidayah pada siapa-siapa yang mung itu kasih. Allah Ta'ala hanya dia yang boleh hidayah. Maka hidayah di situ apa? Hidayatul khas. Apa mana hidayatul khas? Mana hidayatul at-taufiq, makna kekuatan hati nak terimanya ajaran yang benar, hak tu di tangan Tuhan, orang lain tak boleh. Ada pun ayat lain kata, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya mung ya Rasulullah boleh menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Hak tu panggil hidayatul am. Hidayatul am, satu nama lagi apa panggil hidayatul al-irsyad, boleh tunjuk ajar. Supaya kita orang tua, ada anak, ada gapo, ada cucu dia gapo, boleh tunjuk ajar. Semayalah hawe wak gini mengaji rajin gapo nama. Tapi ia nak buat sebagaimana kita suruh tu, itu duk ditanya Tuhan. Kita boleh hajar, boleh. Hajar kena hajar semacam tarbiyah kena tarbiyah. Tetapi nak boleh sebagaimana kita nak tak nak tu, hak tu hidayah pada Tuhan pula. Kita tak kuasa nak dicampur hak tu. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, apabila kita baca Quran, kita faham lagu tu, jelas bagi kita kata Al-Quran tidak ada belaga semestinya. Ni kalau kita tak mengaji balah ni, tak dengar, tak biasa dengar, orang kisah tafsir sebagaimana merayak sana ni pun duk gapo je lah, nak tengok semula, tak ambo tak tahu juga. Nak rayak kata ilmu ni gitulah. Ya luas. Seumpama pantai, seumpama laut yang tidak ada patah. Tu ilmu pengetahuan dalam agama kita. Tahu sebanyak sikit sebanyak ni kena tahu sama, kena cari sama. Itulah ilmu pengetahuan di dalam ajaran al-Islam kita. Kemudian kita nak ambil ayat yang terakhir insya-Allah pada perjumpaan ni. Ayat Tuhan kata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kufur ni mana? At-taghtiyah, makna dia tutupkan kekufuran gelak tadi itu akan keimanan cahaya, dia tutup. Kalimah kufru dalam bahasa ni kita gali, kita bubuhkan biji benih tu, dalam tu patut kita kamuh, tu mana kufur. Sebab tu kita pergi di negara Mesir ni, di tepi-tepi jalan tu kafru syekh, kafrul batikh, kafru tu kafru ni. Orang mula-mula pergi, sebagaimana saya dah ayat cerita nakal-nakal, dia baca kufru syekh kata. Kafir syekh. Itu bukan makna kafru, makna kaf mana tutup tan. Kalau gitu kafru dengan kufru mana taghtiyah, mana tudung. Maka orang sesungguhnya mereka yang kufur, makna orang yang tutup iman dia dengan kekufuran. Tuhan kata, ya naklah ni. Orang pasal nak pasal kufur, dengar ajaran email secara mana tak asal. Alasan ada. Orang kafir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada alasan dengan Nabi Muhammad. Ada kekuatan, ada puak, adanya bilangnya orang, ada harta, ada apa, tapi alasan tak ada. Apabila tak ada alasan, dia buat masalah dengan Nabi sampai halau Nabi dan sahabat tu baik pada negara tu. Orang kita apabila tidak ada alasan ni, dia kodan.
Dia tertekan di dalam seolah kata oh penat sangat. Lalu Tuhan kata sawa'un alaihim, sama sahaja. Mari dengan hamzah taswiyah ni, sama sahaja di atas mereka mung nak ui ajari ataupun tak beri, la yu'minun, mereka tak beriman. Seolah kata wat dengan tak wat, royak dengan tak royak serupa seri. Tiba-tiba ada lagi ayat Al-Quranul Karim. Tuhan kata wa min haula may yu'minu bih. Setengah daripada al-musyrikun, mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang musyrikun ni sebagaimana kita maklum, daripada akidah dia, hak banyak ke dia tu, dia beriman dengan Allah tapi dia syirik dengan Tuhan kan. Tiba-tiba Tuhan raya kata wa min haula may yu'minu bihi. Setengah daripada kaum musyrikun itu mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat tadi hak daripada ayat surah Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mari dengan nafi tu, tak ada beriman langsung. Di sini kata ada juga beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak faham? Bagaimana cara-cara kita nak faham? Cara kita nak faham ayat ni, orang panggil kata ayat yang tufidul am makhsus. Di dalam di dalam usul al-fiqh, makna kata hak ni umum yang khusus. Kerana bahwasanya khususnya orang-orang yang dapat kecelakaan yang mendahului di atas mereka itu di sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala, hak Tuhan isyarat mari. Ayat kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tu mereka yang Allah Taala tahu sedia kala pada ilmu dia, kata orang pesen ni goyak secara mana pun tak beriman. So umpama Firaun tu lah, Tuhan suruh Musa ni pergi cari Firaun, pergi goyak, idhhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Gini jumpa dengan Firaun, kamari kecek molek nah, hey Harun, hey Musa, kecek dengan dia, kecek kata yang bagus, yang lemah lembut, mudah-mudahan ia boleh mikir, boleh takut katik kepada aku. Tapi Tuhan tahu dah pada sedia kala, kata orang ni tak beriman, bagaimana pun tak beriman. Lalu ayat hak kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tu makna hak sedia kala Allah Subhanahu wa taala tahu katanya tak beriman, tapi kita kena buat kerja. Dalam arti kata walaupun orang nak terima tak terima, kerja pun dakwah, kerja warasatul anbiya, royak wi kapeh, royak wi katahu, royak wi dia itu nyata sebagai hujah kita orang Islam di atas dia kata telah menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka tak ada jadi berlawan gapo-gapo di antara ayat dengan ayat. Itulah orang panggil kata contoh-contoh cara kita nak memahami akan isi kandungan Al-Quran dengan cara jelas dan terang. Pasti kita kena mengaji dengan cara modern. Sini alhamdulillah ada ustaz mak kita ni pagi-pagi duk mengajar ilmu tafsir dan mengingati kita dengan mari kita pakat mengaji, mari kita pakat dengar. Dan satu lagi adalah kita itu ada di dalam suasana kita ni ulum tafsir. Mari kita pakat mengaji usul tafsir dan sebagainya. Terutama anak-anak muda kita ada daurah, ada gapo ni sebagai taujihan daripada amalah kepada al-hadirin al-hadirat orang sini, orang menara kita ni. Mudah-mudahan perkara ni jadi perkara yang bagus, perkara yang baik, perkara yang berkekalan. Kita nak menjagakan fahaman kita dan kita boleh fahamnya akan isi kandungan Al-Quran dengan cara betul. Sebab apabila orang faham Quran dengan cara betul ni, jalannya syurga betul. Dia tak ada kikut lain. Sebab Quran ni dia nak tunjuk kepada Al-Jannah, tak ada tunjuk ke lain. Percayalah kata Al-Quran adalah kitabul hidayah, kitab nak menunjukkan kita kepada Al-Jannah. Kita kena sungguh. Hari ni pakat sungguh ramai dah. Cuma cara kita nak tangkapkan kita satu lagi apa yang kita kemukakan Itulah sedikit daripada pengingatan kepada kaum muslimin muslimat
di masjid kita di sini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam akal fikiran kita, supaya kita tadi itu boleh mengambil pengertian dan ambilnya pahaman yang apa yang dikemukakan oleh warasatul anbiya kepada kita. InsyaAllah kita tutupkan di sini. InsyaAllah soalan lepas pada kita menutup di majlis. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.